Forum Remaja Menjana Generasi Berilmu. Forum Remaja Perintis Kemenjadian Murid. Forum Remaja Pembangkit Insan Cemerlang. Forum Remaja Pencetus Warga Bervisi Pencemaran Alam Sekitar. Punca. Kesan Dan langkah-langkah mengatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam pecinta ilmu buat semua. Bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya diberikan kita kesempatan dan kesihatan untuk bersama-sama bersua muka dalam pertandingan Forum Remaja Peringkat Daerah Kintau Utara bagi tahun 2021. Bersama saya Aisyah Humaira binti Azri, pengerusi forum anda. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita yang cantik-cantik belaka. Ahli panel kita yang pertama iaitu saudari Nur Hazika Adilah binti Razmi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Saudari pengerusi pula apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, saudari Kalevani, anak perempuan Kalidas. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari, terima kasih. Akhir sekali, ahli panel kita yang ketiga, saudari Nurul Fatin Nabila binti Muhammad Ashri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dalam meniti keracakan arus pemodenan pada era serba mencabar ini, Akadaminda telah membuat kita alpa tentang tanggungjawab kita menghargai serta memelihara alam sekitar. Di masa ini, kita dapat melihat hampir setiap hari buletin di televisyen menyiarkan bencana-bencana alam yang menimpa manusia, tidak kira di dalam maupun di luar negara. Terdapat 4 jenis pencemaran, antaranya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi. Oleh itu, konklusinya di sini, kita akan mengupas apakah dalan yang menyebabkan pencemaran ini berlaku. Maka hari ini sesuai dengan tajuk forum kita, iaitu pencemaran alam sekitar, punca, kesan dan langkah-langkah mengatasi. Untuk itu, saya mempersilakan panel pertama untuk menerangkan apakah punca-punca pencemaran alam sekitar. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi yang disantuni. Sepertinya di bawah rasional persoalan, perkataan alam sekitar membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah merujuk kepada apa-apa sahaja yang melingkungi manusia. Punca pula diertikan sebagai orang atau pihak yang menjadi sebab kepada sesuatu kejadian. Manakala kesan pula bersinonim dengan tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu, langkah mengatasi pula bermaksud langkah yang diambil untuk mengelakkan sesuatu sebab. Baiklah, saya akan menghuraikan punca yang pertama iaitu kenderaan bermotor. Kita sering menyaksikan kereta, teksi, bas dan lori dengan enjin yang masih hidup sewaktu diparkir dan tidak bergerak di atas jalan raya. Tabiat ini sangat membahayakan dan merugikan bukan sahaja kepada kesihatan manusia, bahkan mendatangkan kesan yang buruk kepada alam sekitar. Para penyelidik sains telah pun membuktikan bahawa kenderaan melepaskan gas rumah hijau GHG yang mengakibatkan pemanasan global. Lebih membimbangkan, enjin hidup bagi kenderaan yang tidak bergerak menghasilkan jumlah GHG 2 kali ganda. Jumlah GHG yang dihasilkan oleh kenderaan di seantero dunia telah pun mengatasi sumber-sumber GHG yang lain. Haba yang dihasilkan oleh enjin hidup disertai bau pembakaran bahan api adalah berbahaya kepada kesihatan manusia, terutamanya kepada anak-anak kecil serta warga tua. Sebuah artikel muka hadapan Akhbar News Straits Times 23 Februari 2015 bertajuk Blazing Treat melaporkan Malaysia akan mengalami peningkatan suhu yang tinggi pada bulan April. Para pakar telah memberi amaran cuaca yang luar biasa ini akan mempengaruhi kesihatan manusia, mengakibatkan tekanan fizikal yang teruk sehingga membawa maut.
Artikel ini seterusnya memperincikan tentang timbulnya masalah serius kepada ekosistem dan pertanian, gangguan bekalan air bersih, peningkatan dalam kes-kes penyakit bawaan air dan makanan, penyakit pernafasan dan jantung serta banyak lagi. Kajian telah pun membuktikan bahawa 50% daripada jumlah pelepasan gas ke udara datang dari penggunaan kenderaan. Bukti juga menunjukkan sebuah enjin yang sedang melahu iaitu satu keadaan di mana enjin dihidupkan tetapi kenderaan tidak bergerak, berupaya untuk melepaskan gas 2 kali ganda lebih banyak. Saya kembalikan semula kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel yang pertama atas penerangan yang begitu rasional sebentar tadi. Sememangnya diakui bahawa kenderaan bermotor menjadi salah satu punca kepada pencemaran alam sekitar. Malah terbukti dengan pernyataan-pernyataan yang kukuh daripada ahli panel yang pertama sebentar tadi. Melihat pada punca yang telah dikemukakan oleh ahli panel kita, suka saya bertanya kepada ahli panel kedua, punca lain sebagai penyebab kepada pencemaran alam sekitar. Oleh itu, saya menjemput ahli panel kita yang kedua untuk merungkai lagi punca kepada permasalahan ini. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Saya teruskan dengan punca yang kedua iaitu kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang bukanlah satu-satunya penyelesaian bagi masalah pengurusan alam sekitar. Walaupun pihak kerajaan terutamanya Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkenaan berusaha bagi mengatasi pencemaran kesan daripada aktiviti antropogenik manusia, namun banyak cabaran dalam penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang perlu dihadapi. Antaranya ialah sikap pemaju, syarikat maupun individu yang tidak bertanggungjawab yang masih enggan untuk mematuhi undang-undang serta peraturan yang ada. Selain itu, walaupun hukuman telah dijalankan, namun hukuman tersebut seolah-olah tidak mengurangkan kesalahan. Hukuman yang sedia ada iaitu penalti antara 50 hingga 70 ribu dan maksimum 500 ribu dilihat tidak berat dan terlalu murah serta tidak dapat mengurangkan kesalahan melakukan pencemaran alam sekitar. Penalti yang dikenakan juga masih mampu dibayar dan sehingga kini tidak ada pemaju, pengusaha atau individu yang dipenjarakan atas kesalahan tersebut. Hal ini boleh menyebabkan kes pencemaran yang berulang dari pemaju atau syarikat yang sama. Seterusnya, arus pembangunan yang pesat ini menyebabkan penambahan punca pencemaran. Kelemahan penguatkuasaan terhadap masalah alam sekitar merupakan punca penambahan pencemaran. Jabatan Alam Sekitar masih mempunyai kelemahan di dalam tugas penguatkuasaannya kerana skop kerja atau bidang yang luas. Penguatkuasaan dan pemantauan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar juga dianggap lemah kerana kurang penguatkuasa dan pemantauan oleh agensi yang terlibat. Tambahan pula kurangnya tenaga pakar dalam pengurusan alam sekitar. Saya serahkan semula diskusi ini kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Benar apa yang dikatakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Walaupun Malaysia sememangnya sudah mempunyai banyak peruntukan undang-undang berkenaan alam sekitar, namun penguatkuasaan sepenuhnya masih tidak dapat lagi dijalankan kerana pelbagai kekangan dan kelemahan yang ada. Dalam hal ini, kerajaan perlu mengambil kira faktor ini dan bukannya mengubah dan meluluskan undang-undang yang baharu. Baiklah, forum teruskan pada ahli panel yang ketiga. Kini kita mencari kesan kepada permasalahan yang berlaku. Dipersilakan ahli panel yang ketiga untuk memperincikannya. Terima kasih saudari pengerusi. Saya akan memperincikan kesan kepada masalah pencemaran alam sekitar yang berlaku. Pencemaran udara misalnya memberi kesan yang sangat buruk terutamanya kepada manusia. Keadaan ini berlaku apabila gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Ekoran itu akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangi fungsi paru-paru.
Sementara itu, bagi tumbuh-tumbuhan pula mengalami kerosakan dengan 3 cara, iaitu nekrosis, guguran daun, klorosis, bertukaran warna dan perubahan pertumbuhan. Barley, kapas, gandum dan apel adalah antara tumbuhan yang mudah mengalami kerosakan dengan bahan cemar sulfur dioksida. Selain itu, tomato, kekacang, bayam dan kentang juga mengalami kerosakan dengan adanya gas ozon di udara. Keadaan ini menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi sebahagian daripada penduduk di bumi juga terganggu. Seterusnya, bahan cemar juga menyebabkan haiwan terancam dan terbunuh. Haiwan-haiwan akan kehilangan habitat kerana bahan tercemar telah memusnahkan tempat tinggal mereka. Maka haiwan-haiwan akan menghadapi kepupusan. Bahan-bahan tercemar seperti sulfur dioksida yang terlepas ke udara oleh kenderaan akan menyebabkan penghadaman makanan haiwan terjejas. Hal ini menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan nyawa kerana bahan-bahan toksik di udara ini telah diserap ke dalam tubuh badan haiwan tersebut. Demikian perincian yang dapat saya utarakan di sini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel yang ketiga atas perincian kesan pencemaran sebentar tadi. Sememangnya diakui bahawa manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan memerlukan udara untuk kekal bernafas. Oksigen dari udara diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk menjana tenaga, manakala bagi tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan memerincikan kesan yang kedua. Untuk itu, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama untuk menggalas tugas ini. Dipersilakan, saudari. Terima kasih pengerusi forum. Tugas saya yang digalas akan saya sempurnakan dengan memperinci implikasi yang kedua, iaitu kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas-gas rumah hijau di dalam sesuatu ruang tertutup meningkat dan menyekat haba daripada mudah terbebas. Kesan ini tidak tertakluk kepada pemanasan global sahaja tetapi juga di dalam mana-mana ruang. Kesan rumah hijau berlaku semasa komposisi gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida meningkat melebihi tahap normal. Apabila komposisinya meningkat, molekul-molekul gas ini yang bersifat penyimpan haba akan merangkap haba lalu melambatkan proses pembebasan haba. Gambaran keadaan ini berlaku apabila sinaran inframerah matahari yang memasuki ruang atmosfera bumi tidak terpantul secukupnya. Ini akan menyebabkan pemanasan global secara berperingkat dan kawasan yang mengalami pencemaran yang teruk akan mengalami kesannya dengan lebih teruk lagi. Implikasi daripada pemanasan global akan menyebabkan lapisan ais di kedua-dua kutub bumi mengalami pencairan dan peningkatan aras laut. Keadaan ini sebenarnya berlaku sama ada secara semula jadi ataupun buatan manusia. Secara semula jadi, kesan rumah hijau berpunca daripada letusan gunung berapi yang membebaskan gas-gas sulfur dan karbon. Selain itu, pembakaran hutan akibat petir juga memberi kesan. Secara buatan manusia, kesan rumah hijau kebanyakannya berpunca daripada pembebasan bahan pencemar udara seperti asap daripada kenderaan dan kilang serta pembakaran terbuka. Malah, penggunaan penyembur aerosol, sesetengah peti sejuk, pendingin hawa yang membebaskan CFC juga menyumbang kepada kesan pemanasan global ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama. Secara jelasnya, kita telah mengetahui punca-punca dan kesan-kesan pencemaran alam sekitar yang menjadi tajuk bual bicara forum pada hari ini. Rasanya masih lagi belum sempurna sekiranya kita tidak mengetahui langkah-langkah mengatasi permasalahan ini demi kelestarian alam sekitar. Oleh itu, saya lanjutkan persoalan kepada ahli panel kedua tentang langkah-langkah mengatasi masalah yang berlega-lega di fikiran kita. Dipersilakan, saudari.
Terima kasih saudari pengerusi. Saya akan cuba untuk merungkaikan permasalahan dengan berkongsi cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran melalui perancangan dan pengurusan sisa secara terancang. Perancangan dan pengurusan sisa secara terancang merupakan salah satu langkah yang dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar dengan efektif. Masyarakat perlulah memperhatikan program 3R dalam kehidupan seharian, iaitu program yang dikenali sebagai reduce, reuse dan recycle. Reduce ialah usaha mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad. Dalam erti kata lain, masyarakat haruslah berjimat cermat dalam menggunakan bahan sumber saban hari kian berkurangan seperti petroleum dan arang batu. Reuse pula ialah usaha menggunakan semula bahan-bahan buangan secara terus atau mengubah fungsi bahan tersebut dengan mereka cipta barangan baharu. Hal ini dilakukan untuk menjimatkan bahan sumber sekaligus mengurangkan sampah sarap yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dalam pada itu, masyarakat perlu memperhatikan amalan kita semula, iaitu mengguna semula bahan buangan dalam bentuk baharu. Contohnya, masyarakat boleh menjual surat khabar dan majalah lama untuk digital semula. Hal ini bukan sahaja dapat mengurangkan sampah, malah dapat menjimatkan kos untuk pelupusan sampah. Bah kata pepatah, berjimat sebelum kena, ingatlah sebelum habis. Oleh itu, masyarakat haruslah sentiasa peka terhadap isu-isu pencemaran alam sekitar untuk mengelakkan pencemaran daripada menjadi semakin serius. Demikian perkongsian saya untuk merungkaikan permasalahan pencemaran yang berlaku. Saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari panel kedua. Jelas di sini bahawa program 3R amat membantu dalam proses mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Aplikasi program tersebut dapat mengelakkan barang-barang yang telah terpakai menjadi penyumbang kepada sampah-sampah yang terkumpul. Baiklah, kita perelokkan dual bicara kita pada hari ini dengan pengisian langkah yang kedua. Saudari ahli panel ketiga, bolehkah saudari terjemahkan dan nyatakan langkah yang kedua supaya kita tidak terhantuk baru tengadah? Dipersilakan saudari. Terima kasih pengerusi forum. Baiklah, saya akan nyatakan dan terjemahkan langkah yang kedua, iaitu menguatkuasakan Undang-Undang Pengeluaran Asap. Berdasarkan statistik, ada menunjukkan bahawa pencemaran alam sekitar kebanyakannya berpunca daripada pengeluaran asap ke udara dan sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Mengenali kesan-kesan negatif yang dibawa oleh pencemaran alam ini, pihak berkuasa telah menguatkuasakan undang-undang untuk menangani masalah yang diibaratkan sebagai duri dalam daging kepada negara yang sedang membangun. Dengan ini, Kabinet telah memutuskan bahawa hukuman mandatori 5 tahun penjara terhadap Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden sesebuah syarikat yang melanggar Undang-Undang Alam Sekitar. Mereka akan diberikan amaran terlebih dahulu dan surat yang berkaitan dengan larangan melepaskan asap hitam dan sisa toksik. Namun, jika keadaan mencurahkan air ke daun keladi berlaku, tindakan yang tegas akan dikenakan terhadap mereka seperti yang diputuskan oleh Kabinet. Pengusaha-pengusaha kilang haruslah menapis asap hitam dan menggunakan alternatif lain untuk menghapuskan sisa-sisa toksik kilang. Mereka tidak harus mengorbankan alam sekitar demi kesenangan diri. Jabatan Alam Sekitar JAS berkuasa untuk mendakwa pihak yang mencemarkan kualiti alam sekitar dan disyaki menjejaskan alam sekitar. Dengan itu, diharap pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan penguatkuasaan Akta dan Undang-Undang Alam Sekitar. Saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih ahli panel yang ketiga. Alhamdulillah, sudah terlerai segala simpulan, telah terungkai segala yang terbelenggu. Konklusinya di sini, masalah pencemaran alam sekitar di negara kita haruslah ditangani segera dan usaha ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak.
Alam sekitar telah dianugerahkan dan diamanahkan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia seharusnya menjaga alam ini dengan penuh tanggungjawab kerana alam sekitar tidak sepatutnya dikorbankan dalam arus pemodenan dan pembangunan sesebuah negara. Adakah pemodenan negara lebih penting daripada keindahan alam sekitar? Adakah kita menginginkan kemewahan hidup semata-mata tanpa menginginkan kesihatan? Tepuk dada, tanyalah selera. Ingatlah, alam ini bukan milik kita tetapi pinjaman daripada generasi akan datang. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel. Salam hormat, jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.